Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada bi khairan fid din wa rafa'a manazilal ulama'i fawqal alamin wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim ahlud dhalin wal jahilin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahida li nafsihi bil wahdaniyah wa syahida bihal وشهد بها ملائكته والعلماء من المؤمنين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث هدى للحائرين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini adalah sebuah risalah kecil yang berisikan sekelumit atau sedikit biografi salah satu daripada tokoh ulama desa Pemangkih yang telah mewarnai atau memberikan perubahan desa tersebut. Beliau diberi gelar dengan Tuan Guru Tuha karena di tangan beliaulah kata putus dalam berbagai persoalan, baik yang menyangkut bidang agama maupun di bidang kemasyarakatan. Beliau adalah Tuan Guru Kiai Al-Hajj Muhammad Ramli bin Tuan Guru Haji Muhammad Amin bin Abdullah. Semoga risalah kecil ini bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita muat manaqib beliau di dalam risalah yang kecil ini tujuan untuk memudahkan membaca dan mengingat, agar kita dapat mencontoh atau meniru beliau lebih-lebih lagi di bidang ibadah dan dakwahnya. Yang mana sumber manaqib ini kita ambil dari penyampaian yang sering diceritakan oleh Ayahanda Al-Mukarram wal Muhtaram yang hadir di depan kita ini, Ayahanda kita pengasuh pada setiap acara haul Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ramli pada bulan Ramadan sebelum dimulai tahlilan di maqam beliau. Jadi manaqib ini sumbernya dari beliau. Sering kita dengar mulai dulu-dulu setiap acara haul kita adakan di makam Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, beliau selalu mengingatkan tentang hikayat atau tentang cerita Tuan Guru Haji Muhammad Ramli yang beliau langsung dapat dari ayahanda kita Jaddina Kiai Haji Mahfud Amin. Nasab dan lahir beliau, Tuan Guru Haji Muhammad Ramli adalah anak yang kedua dari enam bersaudara dari pasangan Tuan Guru Haji Muhammad Amin bin Abdullah dengan Hajjah Siti Hajar binti Haji Muhammad Saman. Adapun keenam anak beliau, yang pertama Muhammad, yang kedua Haji Muhammad Ramli, yang ketiga Abdul Hamid, yang keempat Husin, yang kelima Galuh, dan yang keenam Basnah. Tuan Guru Haji Muhammad Ramli bin Tuan Guru Haji Muhammad Amin dilahirkan di Kampung Hulu, Sangkuang, Pamangkih Seberang pada tanggal 26 Safar tahun 1305. Pendidikan beliau, Tuan Guru Haji Muhammad Amin yang diberi gelar dengan Tuan Guru Besar, ayahda dari Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, di samping alim juga tokoh masyarakat yang disegani. Beliau sangat memperhatikan akan pendidikan anak-anaknya secara khusus dalam bidang agama. Terbukti yang mana anak beliau yang bernama Muhammad Ramli sebelum ke Mekah dan sebelum menjadi orang alim yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat Hulu Sungai, di masa mudanya setelah dididik oleh orang tuanya sendiri yakni Tuan Guru Haji Muhammad Amin, maka oleh beliau pemuda Muhammad Ramli dikirim ke desa Pasungkan Nagara dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandangan. Di desa ini sangat terkenal dengan banyak ulama-ulamanya dan surau atau langgar, tempat orang beribadah dan memperdalam ilmu-ilmu agama. Melalui kitab-kitab kuning atau kitab Arab Gundul, pada waktu itu sedikit sekali orang alim di Hulu Sungai tidak belajar ilmu agama di tempat itu, yakni di Nagara. Sekitar 3 tahun atau kurang lebih 3 tahun dengan sungguh dan rajin serta benar-benar mempergunakan waktu, pemuda Muhammad Ramli belajar di Nagara di bawah asuhan dan didikan, di bawah asuhan atau didikan salah seorang ulama yang terkenal, banyak membina atau mencetak kader-kader atau para ulama, ialah Tuan Guru Haji Ismail bin Tuan Guru Haji Muhammad Tahir.
orang tua daripada Tuan Guru Haji Ahmad Mugni atau Ayah Barabai. Yang masyhur yakni adalah kakeknya Tuan Guru Haji Muhammad Bakhit. Di samping itu pula pemuda Muhammad Ramli belajar dengan guru yang lainnya seperti Tuan Guru Haji Muhammad Said atau yang masyhur dengan Mas Said. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 3 tahun, pemuda Muhammad Ramli berhasil memahami dan mendapatkan ilmu pengetahuan agama yang kalau dibandingkan dengan secara kebiasaan seseorang harus menghabiskan waktu minimal 9 tahun lamanya. Khidmat beliau kepada guru, pemuda Muhammad Ramli setiap malam mengantar pulang Tuan Guru Haji Ismail bin Tuan Guru Haji Muhammad Tahir setelah sholat isya dari surau ke rumah. Beliau dengan menggunakan lampu dinding atau lampu tembok. Pada ketika sampai di rumah beliau, pemuda Muhammad Ramli tidak berpaling atau tidak kembali kecuali Tuan Guru Haji Ismail masuk ke rumah dan menutup pintu rumah. Maka pada waktu itulah pemuda Haji Muhammad Ramli mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan yang tidak didapat pada ketika bersama murid-muridnya yang lain di saat belajar. Kembali ke kampung halaman setelah belajar di Nagara, setelah kembali pulang ke kampung Pemangkih, setelah kembali pulang ke Pamangkih, pemuda Muhammad Ramli dijodohkan oleh orang tuanya Tuan Guru Haji Muhammad Amin bin Abdullah dengan anak perempuan Haji Lima yang bernama Sobariyah. Setelah berkeluarga dengan kecerdasan serta ilmu yang beliau miliki, seringkali dipercaya untuk mengajar atau pembacaan di tengah umum. Dengan takdir Allah, pemuda Muhammad Ramli dengan istrinya Sobariyah dapat menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima ke tanah suci Makkah. Perlu diketahui, menunaikan ibadah haji pada masa dahulu adalah sangat lama berada di Makkah. Pada waktu di Makkah, beliau bertempat di rumah Syekh As-Sayyid Ali An-Nahas dengan wakil Syekh atau badal Syekh Guru Haji Tirmizi. Beliau ini asal orang Pemangkih. Guru Muhammad Ramli dibawa oleh Guru Haji Tirmizi untuk mengenal para masyayikh ya, atau guru-guru yang mengajar di Masjidil Haram seperti Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Utsman Sarawak. Juga dari Indonesia Tangga Ulin Amuntai, Tuan Guru Haji Khalid. Oleh Tuan Guru Haji Tirmizi menawarkan kepada beliau untuk belajar di mana saja yang sesuai dengan keinginan beliau, sehingga beliau memilih ikut halaqah pengajian yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Khalid karena mudah dipaham bahasanya. Adapun guru-guru yang lainnya seperti Syekh Said Al-Yamani mengajar dengan bahasa Arab, yang mana dengan Guru Muhammad Ramli tidak begitu sangat paham atau mengerti dengan bahasa beliau. Namun Guru Muhammad Ramli tetap menjalin hubungan dengan beliau. Hal ini terbukti pada waktu beliau Syekh Said Al-Yamani ziarah ke tanah Jawi atau Indonesia. Beliau berkesempatan mampir ke Pamangkih, bahkan berkhutbah di Masjid Jami' Pamangkih pada waktu itu. Pulang dari tanah suci Makkah, setelah datang dari menunaikan ibadah haji, Tuan Guru Haji Muhammad Ramli mengajar, juga tetap aktif belajar sama orang tua beliau, yakni Tuan Guru Haji Muhammad Amin, yang disebut dengan Tuan Guru Besar di Kampung Hulu Sakwang Pemangkih. Seiring dengan perjalanan waktu, sampailah Tuan Guru Haji Muhammad Amin bin Abdullah dipanggil oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 5 Muharram tahun 1326 Hijriah dan dimakamkan di Pakuburan Umum Pamangkih Hulu, satu halaqah dengan anak, cucu dan keluarga beliau. Dan kemudian sebagian masyarakat pindah ke jalan baru yang dibikin oleh Belanda, yaitu jalan raya sekarang. Maka Tuan Guru Haji Muhammad Ramli juga ikut pindah dan memindahkan surau atau langgar orang tua beliau, yakni Tuan Guru Haji Muhammad Amin, dari Hulu Sangkuang ke jalan yang baru dibikin oleh Belanda tersebut. Disinilah pada akhirnya Tuan Guru Haji Muhammad Ramli membuka pengajian untuk mencetak kader-kader ulama dengan tekun dan penuh disiplin serta penuh perhatian. Di antara kedisiplinan beliau adalah murid dilarang memberi tanda di kitab yang dibaca apabila pengajian berakhir, karena nanti pada pengajian yang selanjutnya
murid akan ditanya sampai di mana akhir pengajian. Apabila murid itu benar-benar mutalaah kitab tersebut, pasti ingat tempat berakhir di mana kitab itu dibaca. Kalau murid tidak dapat menjawab di saat ditanya di mana akhir dari kitab yang dibaca, dimarahi habis-habisan oleh beliau, karena berarti murid tidak mutalaah atau tidak mempelajari ulang dengan pelajaran yang sudah diberikan. Disiplin waktu dan ibadah beliau, Tuan Guru Haji Muhammad Ramli bin Tuan Guru Haji Muhammad Amin sangat disiplin waktu dan konsekuen dalam penggunaannya. Seperti manakala beliau belajar sendiri atau mutalaah di waktu malam, sudah menjadi kebiasaan sampai jam 12 atau tengah malam. Hampir setiap malam beliau lakukan. Yang mengherankan, kata anak beliau Tuan Guru Muassis Ma'had Ibnil Amin Ki Haji Mahfud Amin, kata beliau, ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Ramli mutalaah dalam keadaan berbaring, namun tidak pernah ngantuk sekalipun larut malam, sehingga kitab yang dipegang di tangan beliau tidak pernah terjatuh. Pada waktu sahur beliau bangun dan melakukan wirid sahur, kemudian salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh beliau membaca wirid-wirid yang biasa beliau baca. Tidaklah beliau beranjak atau bangkit dari tempat duduknya kalau belum mengerjakan salat isyraq. Setelah itu barulah beliau pulang dari surau menuju rumah. Kemudian beliau beristirahat, sarapan pagi. Kemudian diteruskan salat duha dan membaca Al-Quran, yang mana beliau khatamkan 4 kali setiap 1 bulan. Setelah itu baru beliau mengajar santri-santrinya yang tinggal di surau hingga salat zuhur. Setelah makan siang beliau istirahat, kemudian beliau bekerja untuk keluarga. Setelah salat asar beliau khususkan mengajar Al-Quran untuk anak-anak beliau. Setelah salat maghrib beliau tetap berada di surau sampai salat isya. Di antara 2 salat ini beliau mengerjakan wirid-wirid yang sudah rutin dibaca beliau, dan beliau tidak akan beranjak atau bangkit daripada tempatnya melainkan setelah salat isya. Siapapun yang datang dan apapun yang terjadi, beliau tidak terganggu mengerjakan wirid-wirid rutin beliau. Dari kedisiplinan dan ibadah serta waraknya beliau, sehingga banyaklah melahirkan putra-putra terbaik yang akhirnya menjadi tuan guru yang panutan masyarakat di hulu sungai pada khususnya. Di antaranya Tuan Guru Haji Basri di Samundar, Tuan Guru Haji Kadri di Salungawang, Tuan Guru Haji Badri di Sabenua Kupang, Tuan Guru Haji Mursyid Yahya, pendiri Madrasah Mu'alimin Barabai, Tuan Guru Haji Usman di Alwan Sumur, Tuan Guru Haji Jamaluddin mantan Qadil Quddad, Tuan Guru Haji Mansur di Walangku, Tuan Guru Haji Nasri di Mundar mantan Qadi Kota Baru, Tuan Guru Haji Hasbullah bin Tuan Guru Haji Abdurrahim di Pemangki, dan anak-anak beliau sendiri. Anak-anak beliau ialah Tuan Guru Haji Mahfud Amin, kemudian Tuan Guru Haji Abdul Aziz, Tuan Guru Haji Asnawi, Mahrum, Jaddina Haji Syaubari, kemudian Jaddina Haji Halimi, Jaddatina Hajjah Malihah, Jaddatina Hajjah Rafi'ah, dan Tuan Guru Haji Muhammad Zuhdi. Di antara kelebihan beliau, beliau istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam mengajar, dan sangat perhatian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dalam kitab Al-Ilhamin Nafi' disebutkan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Di antara kelebihan beliau disiplin dalam penggunaan waktu. Menurut tradisi beliau bersama keluarga, pada setiap tahun, menurut cerita Tuan Guru Haji Muhammad Zuhdi,
putra bungsu dari Tuan Guru Haji Muhammad Ramli. Kata beliau, ayahanda pernah bercerita tentang Tuan Guru Haji Ismail, memberikan amalan kepada beliau untuk diamalkan setiap malam dengan jumlah yang tertentu. Setelah 1 minggu mengamalkannya, Tuan Guru Haji Ismail bertanya kepada beliau, apakah ada bermimpi sesuatu? Beliau menjawab, tidak ada bermimpi apa-apa. Pada minggu kedua ditanya lagi oleh Tuan Guru Haji Ismail, yang kebetulan beliau bermimpi ialah bermimpi melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh beliau, ada. Maka Tuan Guru Haji Ismail mengatakan kepada beliau, cukup. Maksudnya apa? Tidak perlu diterangkan lagi, karena Tuan Guru Haji Ismail sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan ada dalam mimpi tersebut. Tradisi beliau bersama keluarga, pada setiap tahun Tuan Guru Haji Muhammad Ramli berziarah ke Nagara bersama keluarga, istri dan anak-anak beliau, bersilaturahim kepada guru mulia yang mendidik serta mengasuh beliau, ialah Tuan Guru Haji Ismail bin Tuan Guru Haji Muhammad Tahir, yang waktu itu menggunakan perahu kecil. Di samping bersilaturahim, Tuan Guru Haji Muhammad Ramli ingin memberitahukan kepada keluarga, terutama kepada anak-anak beliau, bahwa beliau dulunya belajar di Nagara di surau Tuan Guru Haji Ismail, Tuan Guru Haji Ismail, agar tidak dilupakan oleh anak-anak beliau serta memberikan contoh kepada mereka. Setelah sekian tahun dari muda sampai tua, Tuan Guru Haji Muhammad Ramli bin Haji Muhammad Amin berjuang bagi agama, li'ilai kalimatillah, menyampaikan ilmu warisan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah merasa jenuh dan tidak pernah merasa lelah. Waktu, tenaga dan lainnya hanya dikorbankan untuk semua yang demikian itu. Maka sampailah waktunya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepadanya selama-lamanya. Pada hari Rebu 24 Ramadan tahun 1384 Hijriah bertepatan dengan 26 Januari tahun 1965 Masehi menjelang maghrib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam usia kurang lebih 79 tahun, dan beliau dimakamkan berdekatan dengan orang tua beliau Tuan Guru Haji Muhammad Amin dan ibu beliau Hajjah Siti Hajar, persisnya di hunjuran kedua orang tua beliau. Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.